Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bi sirri hifdzal Qur'ani wal amali bi warzuqna min ilmin munir wa sallim taslima katsira. Amma ba'd. Okey, alhamdulillah hari ini sama kita dapat berkumpul lagi untuk program membudayakan Al-Quran. Baik, hari ini kita akan memberikan kaitan satu topik yang berkaitan juga dengan kita. Sebelum ini kita dah membicarakan tentang riba, kita dah menceritakan tentang gharar. Baik, hari ini dia bila sebut tentang Islamic finance ataupun amalat ni, dia ada 3 perkara utama yang kita kena, iaitu riba, gharar dan maisir. Hari ini kita akan pergi topik maisir. Saya akan menceritakan tentang topik maisir. Baik, untuk kita memulakan hari ini, insyaAllah saya akan mulakan dengan bacaan surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 92. Baik, surah ini rasanya ditulis namun surah Ma'idah ini juga terkenal dengan surah Ma'idah ni ayat surah Madaniyah, turun di Madinah. Baik, surah ini kita tengok suri ayat yang ketiga, ayat ketiga ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Nabi Muhammad ketika haji ataupun haji wada. Okey. Baik. Kita mulakan dengan bacaan ayat ke-90. Saya baca dulu, kemudian Cik Syaril ikut ya. Baca sekali dan anda semua boleh ikut sekali lah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن
توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Terima kasih Encik Syaril. Wah, satu bacaan yang sedap Sangat macam wakil tilawah ke dulu? Tak adalah Ustaz. Okey, baik. Alright, sebelum kita mulakan kita punya perbincangan berkaitan tentang maisir, okey, saya nak tanya sikitlah berkaitan tentang hukum tajwid. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Apa hukum tajwidnya di sini ni? Mak wajib mutafil. Okey. Ni sebenarnya mad jaiz munfasil sebab dia ya satu perkataan, ayyuhal ni satu perkataan. Dia jadi mad jaiz munfasil iaitu mad huruf hamzah bertemu huruf mad bertemu dengan hamzah ataupun alif dalam dua kalimah. Dia kalau mad jaiz mad wajib dia satu kalimah. Satu cubaan yang baik ni contoh ni. Yang ni mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil berapa harakat? 4 atau 4 ke 5. Ya. Kalau mad jaiz dia ada 2. Bezanya dia ada 2, dia ada 4 dan dia ada 5. Tu mad jaiz munfasil. Okey, baik. Lagi apa lagi hukum ni? Okey. Yang ni maksudnya apa ni? Mutahun. Mad apa? Hun ni. Mad apa? Mad arif sukun. Ya, betul. Mad arif lis sukun. Okey, baik. Yang ni jarang saya tunjukkan ni. Okey. Innama. 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 Annama. Okey. Ni kat sini innama. Di sini annama. Okey, bacaan dia ialah dengung. Apa nama hukum tajwidnya di sini ni? Annama ni dengan innama ni. Nun saddah ataupun nun saddu. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa dia? Encik Syaril? Idgham. Bukan. Dia bukan idgham idgham Ini dia namakan wajibul gunnah. Secara dengung. Ya, macam ni antum tahun. Mim saddah. Okey, mim saddah kat sini dia sama juga. Dia dua nun nun dengan mim saja wajibul gunnah ni. Abdu Okey, tapi kat sini dia lebih kepada idgham mislain ma'al gunnah. Okey, itu dia masukkan bunyi idgham mislain ma'al gunnah. Okey, baik. Itu adalah kita punya perbincangan tentang tajwid Baik. Kita pergi ke maksud. Okey, kita merujuk kepada ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, yakni keji dari perbuatan syaitan. Maka oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Baik. Ayat ke-91, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti, yakni daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Dan maksud ayat yang ke-92, dan taatlah kamu kepada Allah serta taatlah kepada Rasul Allah. Dan awaslah, yakni janganlah sampai menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Oleh itu, jika kamu berpaling, yakni enggan menurut apa yang diperintahkan itu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan, yakni perintah-perintah yang jelas dan nyata.
Ini maksudnya ya. Ada diceritakan tentang judi di sini ya. Judi. Judi. Dia ada banyak ya dalam ayat ni, dia sangat popular ayat ini sangat popular dalam membicarakan tentang hukum judi, hukum orang kata mengundi nasib ni, maksudnya dia macam yang saya faham lah, dia macam dia nak undi nasib dia menggunakan anak panah. Okey. Ini perbuatan orang jahiliah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, baik, kita akan teruskan. Dia sebenarnya ayat ni yang pentingnya di sini tau. Hendaklah kamu menjauhinya. Fajtanibuhu. Jauhilah perbuatan syaitan ini. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau kita tengok dari segi bahasa Arab kat sini kan. Fajtanibuhu. Okey. Fajtanibuhu. Maka kat sini dipanggil fi'il amar. Okey, fi'il amar yang menunjukkan ramai maknanya semua orang perlu menjauhinya. Dari ni merujuk kepada amalan-amalan syaitan ni. Amalan syaitan ni tadi ada khamru, okey, arak, judi, menilik nasib. Ni menilik nasib dengan apa tu, anak panah tadi tu kan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Baik. Kita dengar tentang judi. Okey, dalam bahasa Arab judi dimaksudkan dengan maisir. Maisir. Biasa main judi tak ni? Biasa main judi? Tanya soalan tak adalah siapa nak ngaku kan. Okey. Judi secara tekniknya adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu berupa loteri yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Itu maksud yang kalah akan berikan hartanya kepada yang menang. Itu adalah prinsip asal kepada maksud judi. Baik. Terdapat 3 unsur-unsur judi. Okey. Yang pertama ialah pertaruhan harta yang berasal daripada dua pihak yang berjudi. Kedua pihak, dua ataupun lebih sebenarnya. Okey, taruhan dia bertaruh harta dia. Okey. Satu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan kalah, dan pihak yang menang mengambil harta sebahagian atau keseluruhan daripada taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Macam kan, pernah tengok tak cerita apa nama tu cerita Piramli tu, cerita apa cerita Piramli tu yang dia ada anak kecil tu, Nujum Empat Belalang kan. Dalam Nujum Empat Belalang pun ada unsur perjudian yang di highlightkan oleh Piramli, iaitu di mana yang apa, ingat tak kalau dia cerita tu dia mempertaruhkan negara, betul? Maknanya dia menguji kepandaian ahli nujum. Sebagai contoh, yang kalau kayu tu diasah di orang kata apa tu? Saya tak tahu istilah dia apa. Dilurutkan tu dia punya kulit, kemudian dia jadi bentuk sama, kemudian kita tenggelamkan. Mana pangkal, mana yang ujung dia tu kan. Maka itu adalah unsur-unsur yang terdapat dalam judi sebab dia mempertaruhkan negara. Unsur judi ialah bermain judi ni apa hukumnya? Hukumnya haram hukumnya haram. Baik, kenapa Allah, antara sebab kenapa Allah melarang kita bermain judi ataupun terlibat dalam unsur-unsur perjudian. Baik, kalau macam alhamdulillah lah, saya tengok kalau kat Johor ni, rumah-rumah judi ni, ketua polis negeri Johor sangat tegas membenteras judi-judi haram ni. Okey, baik. Jangan tanya ada judi halal ke? Judi sebenarnya tapi negara kita ada masih membenarkanlah judi ni kan. Okey, tapi kita sebagai orang Islam wajib kita jangan terlibat dalam judi. Macam contoh baru ni kan, COVID-19 menyerang satu kawasan yang terkenal dengan perjudian.
dah balik, dah pergi ke sana berjudi, kemudian balik ke tempat asal, bawa virus tu pula kan. Makinlah banyak berkembang virus tu kan. Itu antara, itu dari segi dalam konteks sekarang ni lah. Okey. Kesan akibat judi lalai daripada tanggungjawab yang dipikul, sebab judi ni memang melalaikan. Mungkinlah kan, kita macam dulu main tikam-tikam pun dah rasa macam melalaikan lah. Okey. Kadang kita kehabisan wang, sumber. Kalau kita tengok perjudian kan, yang terlibat dengan judi ni mungkin dia meminjam daripada orang lain kan. Itu yang poin yang ketiga selalu dibebani dengan hutang. Bila dah tak ada duit, nak berjudi, dia pun membuat pinjaman dengan golongan ataupun individu yang tidak sepatutnya, khususnya dia meminjam daripada ceti-ceti. Sebab itu yang mudah nak dapat duit. Ialah kalau nak pinjam bank, bank nak tengok payment history lah, credit history credit history, adakah dia pernah buat pinjaman bank, macam mana bayaran dia, dia ikut tak tempoh bayaran dia. Okey. Kemudian mungkin boleh menyebabkan berlakunya jenayah. Okey. Right. Okey, ada satu soalan nanti Puan Hassanisa nanti saya akan terangkan Satu soalan yang baik, iaitu di dalam satu pertandingan perlu yuran setiap penyertaan. Yuran tersebut dikumpul sebagai hadiah pemenang, adakah dikira judi? Okey, baik. Satu soalan yang baik, nanti saya akan jawab. Baik. Okey, kalau kita tengok dia boleh juga meruntuhkan institusi kekeluargaan bila dah terjebak dengan judi macam apa? Lagu apa tu? Lagu apa nama yang Raja Gelek dulu tu, siapa nama dia? Siapa nama dia? M. Kilau. Ni biasa tengok ni. Wah, Cik Wan Arif ada tau. Tengok ni M. ni. M. Kilau pun dia nak agak uzur sebab saya rasa macam saya tengok cerita apa dia gambarkan dia dah semakin uzur. Tapi saya ingat cerita apa. Alright. Bila orang dah gila judi kan. Gila judi. Okey. Boleh meruntuhkan kekeluargaan, masyarakat, moral, integriti sebuah masyarakat. Jadi saya memohon pendengar sidang dalam perbincangan kita ini, kalau dah terlibat dengan judi ni tinggalkanlah. Okey. Baik. Okay. Bagaimana dalam judi-judi yang kontemporari ini yang sempat saya kumpulkan judi-judi kontemporari. Okey, sebagai contoh judi dalam bursa saham. Okey, kita main saham. Okey, kita ialah orang kata apa, ketika harga saham dia ni dipanggil sebagai spekulasi. Spekulasi iaitu ketika harga saham satu badan usaha sedang jatuh, okey, maka spekulator bukan spekulator terburu-buru membelinya, sedangkan ketika harga naik spekulator menjual kembali dan melepaskan ke pasaran saham. Ini maksudnya perjudian dia beli saham, okey, kalau untung dia untung lah, kalau rugi dia rugi. Spekulator ni dengan pelabur berbeza okey, spekulator ni biasa tak dengar istilah-istilah finance. Spekulator ni maksudnya dia bermain dengan pasaran saham. Okey, sebagai contoh kan, Cik Wan Arif dia jual saham. Okey, ataupun dia ada company dia jual saham dia di bursa. Okey. Kemudian saya sebagai spekulator waktu saham tu dia jatuh, okey, saham jatuh saya beli. Okey. Dan bila dia naik sikit je saya jual. Itu dipanggil sebagai spekulator, di mana dia bukan tujuan dia untuk melabur, dia bermain dengan harga pasaran, dia dapat keuntungan. Contoh yang lain, kalau kita macam main forex lah, ataupun kita main forex, okey, hari ini kita buat tukaran dengan mata wang asing, RM1 kita bersama dengan $4. Okey. Tapi bila dia $4 tu dia naik jadi $5, kita pun jual $5. Kita jual macam mana? Silap. $1 bersama dengan RM4. Okey. Kemudian kita beli RM1 bersama dengan $4 bersama dengan RM1. Kemudian mungkin minggu depan $1 bersamaan dengan RM5. Jadi kita jual $1 kita tu, kemudian kita dapatlah keuntungan lebih kurang dalam RM1. Tapi itu dalam contoh yang kecil lah. Okey, itu pun ada unsur-unsur judi sebab dia bermain dengan bukan tujuan untuk pembelian
yang secara mutlak dia bermain dengan pasaran. Okey, hukumnya ialah boleh jatuh kepada haram jika kita bermain dengan unsur-unsur macam itu. Maknanya kita tidak, ialah kita tujuan kita beli barang, tujuan ialah untuk memiliki, tapi dia tujuan dia untuk memainkan pasaran tu. Okey. Okey, bagaimana pula dengan Doktor, cabutan soalan. bertuah? Soalan. Okey, orang ada dia. Yang saham tadi doktor, Farul tu sekarang ni dah banyak yang Fatu Syariah doktor. Betul ke? Ya, betul. Okey, sekarang ni saham kalau kita merujuk kalau macam saham, pihak yang menentukan orang kata patuh syariahnya saham ini dipanggil Suruhanjaya Security. Pada setiap tahun bulan Mei. Bulan Mei, hujung bulan Mei tak silap saya, hujung ataupun awal. Hujung antara awal lah. Dengan bulan November dia akan keluarkan list counter-counter ataupun saham-saham yang patuh syariah. Kita boleh melabur dalam tu. Ya, betul. Ada saham yang So patuh tak syariah. salah. Kalau kita beli saham, beli saham kita melabur itu tak salah. Tapi yang salah ialah kita bermain dengan harga. Contoh sebab pelaburan tadi kita memiliki, kita membeli secara sah. Spekulator ni dia membeli juga tapi dia tujuan dia berbeza. Tujuan dia untuk bermain dengan turun naik pasaran ni. Tujuan dia untuk bermain betul-betul. Dia bukan nak memiliki. Sebagai contoh dulu negara kita pada tahun 1998. 1998 berlakunya permainan spekulator, jatuh, ekonomi kita akan jatuh di mana dia membeli orang kata dia banyak beli duit Malaysia. Dia beli, okey, tak silap saya lah, dia beli duit Malaysia, kemudian duit Malaysia tu naik, dia pun jual. Dia jual bukan tujuan untuk memiliki betul-betul sah duit Malaysia tu, tapi dia nak bermain ataupun dia nak jatuhkan ekonomi negara. Terus jatuh ekonomi negara pada 1998. Siapa ingat 1998 tu? 98, 97. Okey. Ingat tak? Kita semua kat sini bayi-bayi saya. Bayi-bayi saya sempat rasa. Lahir tahun 2000 ni dia tak rasa kalau kita lahir tahun sekitar itu mungkin parents kita yang rasa di mana berlakunya time tu Tuan Dr. Mahathir mengambil tindakan bijak tidak meminjam duit daripada IMF. Kalau kita pinjam duit daripada IMF mungkin kita akan lebih menderita lah. Di mana time tu Tuan Dr. Mahathir memperkenalkan tambatan mata wang. Mata wang kita tu dia tidak, orang kata tukaran tu dia orang kata apa, kekal. Time tu dia pada tangga RM3.60 bersamaan dengan $1. Tuan Mahathir ikat. Dia tidak, orang kata apa, dia ikut harga semasa kan. Tapi time tu Dr. Mahathir dia ikat. Nak tukar dia dolar, mahal ke murah ke mesti RM3.60 atau RM3.80 ketika itu. Alright. Jelas Cik Wan Arif? Okay, jelas doktor, jelas. Alright. Okay. Baik, bagaimana pula dengan cabutan bertuah? Okey, biasanya kan kita dah nak hujung-hujung tahun, sekarang ni tengah-tengah tahun kan. Okey, tiba-tiba rasa macam hujung-hujung tahun dah. Alright. Kita ada buat macam family day kan. Macam mungkin F54, dia ada buat aktiviti kan. Kemudian ada buat dinner kan. Kalau buat dinner ajaklah saya. Itu kot saya boleh join ke kan. Alright. Ada buat dinner ke F54? Sebelum COVID ada lah. Ada ajaklah saya sekali kan. Biasanya dinner tema apa? Tema back to school. Tak ada doktor. Biasanya kita buat makan-makan aja kat F54 tu. Potluck lah, macam potluck kan. Okey lah, boleh lah, tak ada masalah kan. Kemudian kita buat cabutan bertuah. Okey, cabutan bertuah secara amnya tidak dianggap sebagai judi. Alright. Cabutan bertuah okey, tapi itu cabutan bertuah. Sebab apa dia tak judi? Okey, kita melihat kepada unsur yang kedua, cabutan bertuah jika mengenakan bayaran penyertaan dan yuran adalah dikira judi. Contoh, okey, anda nak orang kata apa? Nak masuk satu pertandingan cabutan bertuah ni, anda masukkan duit. Anda bagi duit, okey, contohnya untuk nombor bertuah ni anda perlu bayar RM10.
untuk dapat satu nombor. Okey? Ataupun itulah maksudnya. Dia kira maknanya cabutan bertuah itu akan ada unsur-unsur judi sebab kita letak duit. Kalau kita menang, kita untunglah. Kalau kita rugi, kita dah rugi RM10 tadi. Okey, cabutan bertuah di pasaraya adalah dikira judi jika harga barangan dinaikkan disebabkan oleh pertandingan tersebut. Itu adalah unsur-unsur judi. Tapi sekarang ni pasaraya dia tidak boleh naikkan harga sebarangan nanti netizen maki nanti. Sekarang ni netizen kejam-kejam. Betul tak? Ke Encik Wan Arif netizen yang kejam Kita adalah kita ikut pasaran. Kalau naik lah yang tu. Redor lah okey Mana tu Doktor, kalau yang kita beli barang kemudian dia bawa daripada barang tu dia bawa kita pergi kepada cabutan bertuah, adakah itu dikira sebagai kita bagi duit? Okey, maksudnya macam mana? Kita beli barang. Contoh kita ada doktor ada menyediakan syarikat buat seluar. So doktor kata beli seluar tu, kemudian saya beli, kemudian doktor kata okey Tania nanti nama saya akan dimasukkan dalam cabutan bertuah. Tapi saya tak bagi duit, saya beli barang. Okey, kalau beli barang kita tu yang saya kata tu, kalau harga barang itu dia naikkan disebabkan ada unsur-unsur cabutan bertuah tu, itu jadi haram. Haram kita haramlah perbuatan tersebut tu haram. Tapi harga dia kekal. Dia buat cabutan bertuah ke tak cabutan bertuah ke, harga dia kekal. Okey, harga dia kekal. Kemudian dia ada added dia cuma nak buat cabutan bertuah, itu sahaja. Kalau disebabkan nak buat cabutan bertuah dia naikkan harga, hukumnya perbuatan tersebut ialah haram dikira sebagai judi. Jelas Cik Wan Arif? Okey, jelas. Okey, jelas ini bahaya ni Pak. Kita tak salah. Okay, bahaya judi ni haram Mungkin kita kata selalu kita main blackjack ke kan, poker ke, itulah baru judi, magnum ke kan. Tak, sebenarnya judi ni dia berlaku tanpa kita sedar juga. Okey. Alright. Pergi kepada meletakkan hadiah untuk pemenang dalam satu pertandingan. Okey, ini mungkin berkait rapat dengan soalan Puan Sanisah tadi Jika satu pihak meletakkan harga hadiah untuk pemenang, maka tidak dikira sebagai judi. Kerana pihak kedua tidak terdedah kepada sebarang risiko kerana tidak meletakkan wang. Ini dalam contohnya, dalam peranan badminton antara Wan Arif dengan saya, Khairi. Wan Arif menawarkan RM100 kepada pemenang. Maka wang RM100 tersebut dikira sebagai hadiah untuk pemenang dan bukannya judi. Sebab memang itu duit dia nak gunakan sebagai hadiah dia. Alright? Namun, jika kedua-dua pihak meletakkan hadiah bersama-sama sebagai hadiah untuk pemenang dikira sebagai judi. Mungkin ini berkait rapat dengan soalan Puan Sanisah tadi Betul setiap yuran penyertaan. Okey, contoh dalam perlawanan badminton antara Wan Arif dan Khairi, saya dan Wan Arif letak RM100 bagi pemenang. RM200 yang terkumpul tersebut adalah dikira sebagai judi. Kita berjudi. Biasa buat ke Cik Wan Arif? Biasa main badminton So far dulu-dulu masa jahil lah dia. Tapi tak pakai duit doktor. Tak pakai duit doktor, saya pakai air je. Tak boleh juga. Tapi tak minum. Dah tak ngaku Okey, tak apalah. Tak minum. Kalau kita pernah buat, kita tinggalkan Okey. Tak ada, kecil-kecil tak tahu. Kecil-kecil tak tahu Kalau kita dah sekarang ni dah tahu. Dah tahu dah. Dah tak boleh buat dah. Nyesal tu lagi belajar Tapi doktor, kalau yang kita membuat antara satu syarikat A dan syarikat B, tapi kedua-dua syarikat meletakkan hadiah dengan nilai yang sama, diletakkan sebagai untuk itulah Ustaz, pertukaran hadiah tu sebagai award dia ataupun trofi tu, adakah itu dianggap sebagai judi? Syarikat A dengan B tu dia buat macam mana? Kenapa hadiah macam mana? Saya tak faham. Kita buat pertandingan. Kemudian syarikat A dan syarikat B, kemudian syarikat A dan syarikat B ni kedua-dua menawarkan hadiah yang sama lah. Maksudnya dia kata syarikat A kita nak adakan pertandingan dengan syarikat B. Kemudian syarikat A kata okey berapa nilai harga hadiah. Contoh kita sediakan hamper. Okey, syarikat A dan syarikat B menyediakan hamper yang harga yang sama. Kemudian dijadikan tu sebagai hadiah kepada pemain tu. Player pemain tu. Siapa? Player tu siapa? Player tu daripada syarikat A dan syarikat B lah. Alright. Okey, apa yang saya faham saya ulang sekali lagi
syarikat A dengan dia okey, syarikat A kawan dengan syarikat B. Betul. Betul. Ya, betul. Okey. Ada, betul tak? Kemudian dia letaklah harga. Okey. Itu dia kira sebab dia itu tadi. Ada unsur perjudian sebab dia melekat kat tengah-tengah, kemudian dia ada unsur perjudian. Alright. Biasa buat ke tu? Jabatan A lawan jabatan B. Tak ada lagi, tak ada, belum lagi. Ya ke ni Belum lagi. kan? Kau biasa main pingpong ni kan, main pingpong kan. Ada ke F54 tu ada pingpong ke? Kita ada player lah, ada player di F64. Oh ya ke, ada player kan. Okey lah. Saya sukan ni dah lama tinggal ni, pingpong lagi lah saya tak reti. Okey. Mengenai syarat bayaran bagi sebelah pihak, biasanya pihak yang kalah, judi dikira judi kerana wujud unsur risiko dalam permainan tersebut. Okey, sebagai contoh dalam perlawanan badminton antara A dan B, kedua-dua pihak bersetuju untuk mensyaratkan tu bayar sewa gelanggang. Alright. Itu dikira sebagai judi ya. Kalau dulu kalah bayar. Siapa kita main game, kalah bayar, betul tak? Itu pun dikira juga sebagai judi. Jelas? Ini mungkin lagi berkait rapat dengan Puan Sanisa punya soalan. Mengutip yuran peserta sebagai hadiah atau untuk membeli hadiah. Permainan yang menyediakan hadiah hasil daripada perlawanan futsal 5 perdiaman sebuah universiti, pihak penganjur mengutip yuran peserta sebanyak RM500. Wang terkumpul ialah RM500. Digunakan sebagai hadiah semata-mata dikira sebagai judi. Maknanya dia sama dengan soalan yang dibangkitkan oleh Puan Sanisah tadi. Tapi wang tersebut juga digunakan untuk pentadbiran. Ada yang berpandangan hukumnya ialah harus. Tapi seelok-eloknya kita elakkan gunakan hadiah itu, duit hadiah itu daripada sponsor. Kalau boleh kita nak buat pertandingan, pastikan ada sponsor lah. Untuk mengelakkan unsur-unsur judi itu tadi. Kita boleh mungkin kita boleh kutip. Okey, kita boleh kutip yuran daripada peserta. Okey. Tapi kita tak boleh gunakan duit tersebut sebagai hadiah. Kita kena selitkan unsur-unsur pentadbiran ya. Okey, baik. Macam mana ni? Dah biasa buat ni. Alright. Okey, link kehadiran telah disediakan link kehadiran. Okey, ada juga mengutip yuran peserta dan mendapat tajaan dalam permainan. Okey. Sebagai contoh, jika sesuatu permainan mendapat tajaan dan pada masa sama, yuran penyertaan juga dikenakan, maka sumber hadiah tersebut haruslah daripada tajaan tersebut. That's why untuk kita mengelakkan unsur-unsur judi ini, kita perlu dapatkan tajaan daripada pihak yang ketiga. Alright. Bagaimana pula kalau kita permainan atau peraduan dalam majalah ataupun surat khabar? Maka ianya dikira sebagai judi jika harga majalah atau surat khabar tersebut dinaikkan disebabkan peraduan tersebut, peraduan tersebut. Namun jika harga surat khabar asal ialah harus dan tidak dikira sebagai judi. Itulah maksudnya perjudian. Okey. Baik. Dah sampai kesimpulannya. Baru berapa minit ni? Sekejap je. Alright. Judi secara umumnya tidak memberikan manfaat kepada manusia. Okey, jadi kita beli kerana lebih daripada manfaatnya. Okey. Dalam Islam kita suka saingan. Dalam Islam kita sangat mementingkan unsur-unsur keadilan. Jadi kita perlu ada keadilan. Okey. Ini ada apa soalan sebelum kita akhir kita punya kuliah program membudayakan. Jangan lupa isi kehadiran CPD. Doktor, soalan. Okey, silakan.
Doktor, kecil-kecil dulu kita selalu main Silakan, guli, silakan. doktor. Lepas tu, doktor kecil-kecil dulu kita Cik selalu Wan, main guli, Cik doktor. Wan, apa dia soalannya? Boleh dengar, doktor? Doktor boleh dengar suara saya? Ha. Okey. Okey, ni. Main kecil-kecil dulu. Silakan. Putus. Kita dulu selalu main kecil-kecil main guli, doktor. Okey. Okey, main guli lepas tu. Adakah tu sebagai perjudian, doktor? Kita Okey, main guli tu, ah, kita bawa balik guli tu kalau kita menang, doktor. tangkap soalan dia. Kita main guli. Okey, kita main guli. Kalau saya hukum dia dikira sebagai perjudian. Sebab kita walaupun kita menang, tapi kita mempertaruhkan kita punya ah, 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 guli tu. Dulu kan ada program apa? Who wants to be a millionaire? Tak, yang jalan kan? Pernah tengok tak? Tengok dalam hasil. Diam je. Tak pernah tengok ke? Pernah. Okey, Who wants to be a millionaire pun sama Dia ada unsur-unsur perjudian sebab kan itu kan bersamaan. Lepas tu dia akan mempertaruhkan. Okey, kalau 2,000, okey 2,000 tiba-tiba dia salah. Dia turun balik kepada 1,000 hadiah dia. Itu dikira sebagai perjudian juga sebab dia dah dapat 2,000 tu. Tiba-tiba dia kata dia jawab soalan tu salah, tup dia turun. Maknanya dia ada unsur-unsur perjudian juga. Wallahu alam. Ada apa soalan lain? Ada apa Doktor. soalan lain? Okey. Ya, Assalamualaikum, saya. doktor. Okey, saya nak tanya, Waalaikumsalam. Syahril. Saya nak tanya berkenaan Ya, dengan Cik San. kita tahu hukum berjudi adalah haram. Tapi apa Alright. iqab untuk Tak dengar jenayah putus-putus Islam? Tak dengar Ah, putus-putus. Saya ulangi. Apakah Okey. iqab untuk aktiviti perjudian ataupun untuk individu yang berjudi? Kerana dalam hudud, contoh macam dalam Islam kita ada beberapa jenayah besar yang diletakkan dalam hudud. Sebagai contoh arak, hukumnya haram dan iqab ataupun akibatnya dia akan didenda ataupun dihukum. Begitu juga dengan zina, begitu juga dengan li'an dan sebagainya. Judi bagaimana, doktor? Terima kasih. Okey, satu soalan yang baik. Saya rasa kalau perjudian ni saya belum macam tak ada lah pula. Cuba kalau kita tengok dalam jenayah syariah negeri Johor kan. Okey, sekejap Saya rasa macam dia ada hukum kesalahan syariah di negeri Johor. Okey. Alright, saya kongsikan Kalau sekejap. Kalau dari segi kejap Alright. Saya share kejap yang ni. Topik ni banyak soalan Okey. Bukan dalam kesalahan jenayah syariah, ada yang berjudi, membeli atau berada di rumah judi itu pun dikira kesalahan syariah juga Adalah kita boleh rujuk dalam negeri Johor punya iaitu seksyen 18 dalam kurungan 1 Okey, kesalahan hukuman dia saya tak pastilah. Rasanya hukuman dia kalau dalam jenayah syariah ni dia antara sebat, dia adalah dia punya hukuman dia. Kita kena bicarakan dulu. Okey, kita tanya mengapa dia ada berada di rumah judi itu kan. Alright. Tapi dari segi hukum Islam yang betul-betul hudud
kalau kisos dia keluarlah. Kalau hudud ni saya rasa macam, saya tak rasa macam tak ada kalau hudud ni. Hudud ni Maksudnya sebab dia luar pengetahuan saya lah. Ya, maksudnya kalau hudud ta'zir ataupun qisas kan, maksudnya dia dalam bab ta'zir lah kan. ya, dia kalau ikutkan dia dalam pembahagian hukum jenayah ta'zir lah. Macam contohnya dalam kes di negeri Johor ni, dia ada kesalahan jenayah syariah. Ada seksyen 18 dalam kurungan 1. Saya tak share. Saya share kan? Okey, saya share. Alright. Okey, itu jenayah syariah. Kalau dari segi hukum hudud, rasanya macam saya tak pernah dengar lagi lah. Saya tak tahu lah, di luar pengetahuan saya lah. Sebab saya ingat hudud ni lebih ke hukum mencuri, hukum apa lagi? Berzina. Tapi judi ni di luar pengetahuan saya. Mungkin ada lah tapi saya tak tahu. Wallahualam. Alright. Okey, satu soalan yang baik. Tapi dah pasal zaman Rasulullah pun memang perjudian dah wujud kan, doktor? Ada. Tu sebab Allah melarang judi ni. Kalau saya rasa macam tak ada lah. Saya macam bukan tak ada. Mungkin saya tak tahulah. Ada tak hukum hudud terhadap kesalahan judi ni. Tapi dalam konteks di negara kita ni, kita mengenakan hukum ta'zir. Cuma saya tak tahulah hukuman dia apa. Sebab apa berjudi, membeli atau berada di dalam rumah judi, dia boleh dikenakan hukum ta'zir. Okey. Sebab zaman Rasulullah dulu pun dah ada tapi Rasulullah bukan Rasulullah. Tapi kaum jahiliah dulu. Okey, apa pandangan ada soalan daripada Puan Muniza. Apa pandangan doktor berkaitan mention vendor yang banyak di pasaraya yang ada jual apa hukumnya haram? Saya rasa hukum permainan vendor tu fatwa telah dikeluarkan Dikata hukum permainan itu dikira sebagai haram. Okey. Macam kita banyaklah tengok kat pasaraya kan. Saya pun dulu pun tak tahu. Saya pun main juga dulu. Kan sebab tengok hadiah dia macam menarik kan. Tapi sebenarnya hukum dia ialah haram. Alright. Sebab saya rasa saya tak pastilah fatwa mainan vendor Saya rasa dia dah keluarkan fatwa. Fatwa Malaysia mainan vendor. Okey. Saya rasa dia dah keluar dah dia punya mainan tu. Hukum dia tu. Mason Claw kan? Ni, yang ni. Kalau ikutkan dia dah keluarkan rasanya hukuman dia haram. Yang ni kan, betul tak? Puan Muniza. Betul lah tu, doktor. Tu mesennya tu. Okey. Secara kita biasalah baca kan. Kita secara kesimpulannya kami cenderung mengatakan hukum permainan Mason Claw ini adalah haram dan dilarang. Ini kerana permainan tersebut secara langsung dilihat sebagai menafikan serta mengabaikan hak pembeli selaku pembeli untuk memilih barangan yang dikehendaki dengan setimpal dengan harganya. Dan sampai itu permainan ini seperti lebih cenderung beruntungan nasib pemain di mana permainan seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Okey. Saya rasa saya jelas permainan mainan claw ni sebab dia mufti wilayah telah memberikan pandangan dia mencenderung hukumnya ialah haram. Tapi sebenarnya kan pernah dapat mungkin Puan Muniza pernah dapat ke hadiah dia? Saya rasa macam tak pernah jumpa lagi orang pernah dapat hadiah pun mainan ni. Betul tak? Betul ke? Tak pernah dapat pun sebab saya rasa macam tak pernah jumpa lagi orang menang. Tak pernah jumpa lagi orang dapat. Kita saja kepada macam tu Oh, ada. Lepas 10 kali baru dapat hadiah. Tak payahlah Puan Sanisa. 10 kali tu kalau dah RM10, RM10, tak payahlah. Okay? Alright. Ada apa soalan lain? Tak ada Baik, kita akhiri perbincangan ini. Terima kasih atas soalan-soalan yang menarik. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah, Alhamdulillah kita telah tamat. Okay, nanti insyaAllah minggu depan saya fikirlah tajuk apa nak kita bincangkan. Tapi berkaitan insyaAllah, minggu depan juga kita akan menceritakan ataupun membahaskan isu-isu yang berkaitan tentang muamalat. Baik, jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kita punya kuliah kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Anfal. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih doktor. Biasanya lepas kuliah ada makan-makan, ni tak ada makan-makan. Buatlah bihun ke. Tu lah doktor, rindu juga nak dapat makan kan. Ha. Doktor, nak tanya soalan sementara diorang tengah live tu kan doktor kan, tinggal kita berdua. Tak boleh kita berdua. Tak doktor, kalau rakan saya dia kata sekarang ni Bitcoin dah ada yang patuh syariah, betul doktor? Okey, Bitcoin ni saya tak telusuri lah berkaitan tentang Bitcoin ni. Tapi Fatwa dah kata haram lah doktor. Saya tak pasti. Saya kata tu saya tak pasti sebab adakah Bitcoin ini dikira sebagai mata wang ataupun tidak. Oh, sebab dia kata baru update lah, dia kata baru join Bitcoin. Saya kata dengan dia, saya tegur dia kan, mana ada Bitcoin yang patut dia buka lah website tu. Bitcoin tu patuh syariah. Saya kalau boleh lah, Bitcoin ni ada sebab ada ulama Malaysia yang membenarkan Bitcoin ni, tapi seelok-eloknya tak perlu kot. Tapi kalau nak main situ, sebab dia ada pandangan sendiri kan. Macam kalau macam kita telusuri kan dalam sekarang ni kes atomi tau, atomi. Saya tak rakam kan. Kes atomi, pernah tengok kes atomi? Tak pernah. Apa tu? Atomi ni dia macam orang kata MLM kot ataupun dia ada ni lah pelaburan kot. Tapi atomi ni base dia dekat Korea. Macam Bitcoin ni pun pengasasnya dekat Japan. Bitcoin ni pun tak tahu siapa pengasas dia. Okay. Kalau atomi ni dia menjalankan Christian punya missionary. Jadi pembahasan dia panjang lah. Mungkin anda boleh tengok saya tinggalkan komen. Atomi ni macam kes dia agak menarik jugalah sebab kalau dia macam financial planner lah, dia orang dekat Facebook. Saya pasal ni atomi. Okey doktor. Ini fatwa. Okey, atomi fatwa. Tak ada pula. Ni ada rakaman suara berkaitan perniagaan atomi. Okey. Ada kalau macam apa tadi? Mufti Selangor kan. Okey, Bitcoin. Kita boleh search juga pandangan Islam terhadap Bitcoin kan. Dia kata ada patuh syariah, tapi pun saya kata kalau patuh syariah, apa bukti dia patuh syariah? Itulah. Ada ni ada yang kata halal haram, ada kata halal. Yang antara popular ni Dr. Hakimah Yaakob ni. Pensyarah saya dulu ni, Hakimah Yaakob. Dia ni boleh kita tengok lah. Dekat dia ni orang Kelantan tapi dia kerja di Brunei. Saya tak tahu dia kat mana. Okey. Tapi dia tak bagi tahu hukum dia apa. Okey. Tapi ada yang kata Mufti Syauqi Alam ni dari Mesir mengatakan hukum Bitcoin ni adalah haram. Tapi ada yang kata halal. Baik. Okey, Cik Wan Arif, okey, clear Okey doktor. Saja je sementara diorang tengah live kan. Masalahnya dia orang tak live pun. Dia orang banyak juga lagi nak tahu ni. Okey doktor, kita jumpa. Sebab saya jujur lah saya cakap. Okey, jujur saya cakap lah ilmu muamalat ni dia berkembang tau. Dia berkembang laju dan kita kena cepat agak lah. So jadi kemungkinan besar ada benda yang saya tertinggal. Okey, saya pun ada benda agak yang saya baru tengok. Muamalat ni macam ingat kan sebelum ni jual beli je doktor sebab ilmu muamalat ni dia macam ilmu Allah luas. Okey, jadi mungkin dia berkembang dulu macam mana kita nak mention air minuman macam mana nak halal ke tak kita beli air minuman, macam mana akad dia jual belinya. Okey. Okay. Betul. Alright, terima kasih. Okey doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.